kita bertutur menggunakan bahasa asing, kan, terutamanya menggunakan bahasa Inggeris, kita rasa kita jadi pelajar ataupun kita jadi manusia yang terpelajar. Bila guna bahasa Melayu, kan, orang kata ini orang kampung, yang tak erti guna selain bahasa kampung. Inilah yang terjadi pada negara Malaysia, yang sebenarnya masyarakat menyadari bahwa bahasa kenegaraannya telah rusak, atau telah dirusak dengan sengaja oleh orang-orang yang berkepentingan di negaranya. Karena kurangnya percaya diri akan bahasanya, yaitu bahasa Melayu Malaysia. Terlihat dari beberapa nama jalan atau tempat, yang bertuliskan tidak menggunakan bahasa Melayu. Atau dengan sengaja dirubah, karena jika menggunakan bahasa Melayu, seolah-olah tidak memiliki nilai jual, tidak ada daya tarik untuk sebuah tempat, bagi para pengunjung. Banyaknya nama jalan, atau nama tempat yang bukan menggunakan bahasa Melayu, membuat bahasa Melayu di Malaysia semakin terpinggirkan. Bahkan untuk penggunaan bahasa Melayu itu sendiri, sampai-sampai penggunaannya telah dengan sengaja dicampur dengan bahasa asing, yang biasa disebut sebagai bahasa rojak, untuk mendapatkan nilai jual yang lebih intelek dari cara pandang seseorang. Jadi kesalahan itu terjadi karena adanya kepentingan orang-orang yang ada di pemerintahan Malaysia, yang tidak tegas dalam memartabatkan bahasa Melayu, atau seolah-olah tidak konsisten dalam menerapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jika bahasa rojak dianggap sebagai mencemarkan bahasa, bagaimana dengan tempat-tempat baru yang dinamakan dengan nama bukan bahasa Melayu? Sekurang-kurangnya bahasa rojak digunakan sebagai bahasa dalam pergaulan harian kita. Berbeza dengan nama tempat kerana ia menjadi kata nama khas, dicatat dalam dokumen rasmi, digunakan sebagai alamat rumah dan direkodkan di dalam peta. Perspektif kali ini kita berbincang soal isu bahasa jiwa bangsa, bahasa identiti kita. Seiring arus pembangunan, kita dapati tempat-tempat baru dibangunkan tetapi diberi nama bahasa Inggeris untuk tujuan komersial. Ada Saltville, Bangsa South, Ansdale, Slim River, Brickfields, Georgetown, Butterworth, Port Dickson, Bukit Fraser dan banyak lagi. Timbul persoalan, siapa yang meluluskan nama-nama ini? Dan kenapa tidak ditukar kepada bahasa Melayu seperti Teluk Intan yang asalnya Teluk Anson? Jadi kalau sekiranya benda ini yang diperhatikan, dia amat berkait dengan perasaan dan juga jati diri kan rakyat Malaysia itu sendiri. Kalau orang ada jati diri Melayu yang kuat, jati diri kebangsaan yang kuat, dia akan bangga menggunakan perkataan-perkataan kebangsaan tu. Dan dia bukan sahaja masalah bahasa, bahkan dari segi pemakaian apa semua pun. Kalau jati dirinya kuat kan dengan jati diri dan kebangsaan, dia akan bangga pakai pakaian kebangsaan. Kan, tapi kalau jati dirinya tidak kuat dan dia memandang pakaian luar itu lebih apa orang kata lebih maju kan ataupun lebih melambangkan ketamadunan dan seumpamanya. Jadi dia akan pergi ke arah itu. Jadi sama juga macam bahasa kan. Jadi kadang-kadang masalah kita ni adalah bila kita bertutur menggunakan bahasa asing kan, terutamanya menggunakan bahasa Inggeris, kita rasa kita jadi pelajar ataupun kita jadi manusia yang terpelajar. Bila guna bahasa Melayu kan, orang kata ini orang kampung, yang tak erti guna selain bahasa kampung. Sedangkan sebenarnya kalau kita ada jati diri yang kuat, seperti orang Jerman, dia tak bercakap bahasa lain selain daripada bahasa dia. Orang Jepun, dia tak peduli pun orang faham tak faham, dia akan cakap Jepun juga. Orang Korea pun begitu juga. Dan banyak lagi bangsa lain yang maju kan di dunia ini menggunakan bahasa sendiri dan bangga dengan bahasa dia. Dia menganggap bahasa itu adalah warisan dia dan dia menganggap bahasa itu adalah identiti dia. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah merasmikan Simposium Pengantarabangsaaan Bahasa Melayu di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Katanya kerjasama antara negara-negara ASEAN sedang dirancang dengan lebih rapi supaya bahasa Melayu kembali dijadikan lingua franca. Kalau kita tengok balik pemimpin yang lama-lama pun nak bahasa Inggeris, sains pun nak bahasa Inggeris. Itu pun dah nak perjuangkan bahasa Melayu apa benda kan. Tak boleh tukar ke bahasa Melayu saja kan. Kita ikut je memperkasakan bahasa Melayu kita kan. Daripada atas lah, government lah yang diorang sebab diorang memegang undang-undang lah, diorang yang gubal undang-undang, diorang yang gubal apa saja dalam Malaysia diorang. So daripada diorang lah, daripada government tu sendiri kena cakap saja tak guna, kita kena buat kan. Macam yang cakap nak buat yang you cakap tadi kan. Tak
kalau cakap-cakap tapi kat bawah ni still masih sama, tu juga. Kalau perasan lah, sejak Lumenjak ni banyak bandar-bandar baru yang mana developer telah mula gunakan bahasa-bahasa Inggeris, kononnya nak menaikkan nilai hartanah kat kawasan tersebut. Bandar baru yang dibangun kan. Contoh kalau kita kat Seremban, Ainsdale kan, ataupun dekat Lembah Kelang ni banyak lah. Dan di luar Lembah Kelang pun kita tengok sekata Malaysia ni banyak bandar-bandar baru diletakkan nama Inggeris, kononnya untuk menaikkan nilai. Yang sebenarnya tak adalah signifikan sangat pun. Kita tengok contoh kalau dekat Shah Alam kan, banyak juga kawasan-kawasan baru dinaik kan. Contoh Denai Alam, okey je kan. Orang yang duduk kat Denai Alam masih rasa oh ini tempat ni memang tinggi nilai dia kan, rumah mahal, orang suka nak duduk kat situ kan. Jadi sebenarnya bahasa Melayu ni tak ada masalah pun untuk digunakan. Dan kalau pandai guna perkataan yang sesuai, sebenarnya bawa signifikan juga, maksud dia yang besar, dan ada nilai komersialnya juga. Cuma kena pandai lah. Jadi kalau kita betul-betul ada hasrat untuk memanfaatkan, sebenarnya tak ada isu pun. Dewan Bahasa dan Pustaka atau nama asalnya Balai Pustaka yang ditubuhkan pada tahun 1956 tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengawal penggunaan bahasa secara menyeluruh. Ketika ini, DBP hanya mengesahkan penggunaan bahasa pada iklan dan poster di premis dengan pantauan pihak berkuasa tempatan PBT. Dengan kuasa sedia ada, salah guna bahasa tidak dipantau oleh sesiapa. Artinya, sebarang kesalahan bahasa yang berlaku sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, tiada pihak akan diambil tindakan dan dihukum. Masalah yang berlaku, kita tengok dekat situ, isu dia adalah isu penguasaan. Sebab kita ada peruntukan dari segi undang-undang, ada peruntukan dari segi perlembagaan pun ada peruntukan. Tetapi bila pergi kepada penguasaan, kita berlonggar. Sebagai contoh, papan tanda ataupun nama-nama tempat dan seumpamanya, sepatutnya kita menggunakan bahasa Melayu secara kuat. Dan begitu juga kita menggunakan tulisan Jawi lah kalau dulu kan. Tapi sekarang kenapa lah kita guna tulisan Rumi tapi masih berbunyi bahasa Melayu. Tetapi dengan kelonggaran-kelonggaran dan juga tidak seriusnya kita dalam penguasaan, akhirnya papan tanda dan dia bukan sahaja dan muncul dengan bahasa-bahasa asing, tetapi juga dia muncul dengan tulisan-tulisan yang asing dan diterima sebagai sesuatu yang normal di negara ini, dan tidak ada denda yang dikenakan, tidak ada tindakan yang dikenakan, tidak ada apa-apa pun. Jadi akhirnya benda tu kan berterusan sampailah bertahun-tahun. Kalau betul nak mengantarabangsakan bahasa Melayu, kita lihat dulu dalam negara kita. Dah cukup Melayu ke belum nama-nama tempat kita? Di Putrajaya ada Prisit. Ironi bukan? Kampung Abdullah Hukum antara nama tempat yang telah ditukar kepada bahasa Inggeris sebagai KL Eco City. Penukaran tersebut sedikit sebanyak menghakis tinggalan sejarah Melayu yang telah bertapak lama. Jika dahulu masyarakat lebih kenal dengan lokasi yang disebut sebagai Kampung Abdullah Hukum, namun kini tidak lagi, terutama generasi baru yang tidak tahu tentang perubahan nama, apatah lagi sejarah yang berkait dengan kawasan berkenaan. Kita perjuangkan untuk Bukit Melaka. Memang ambil masa lah setahun 2 tahun, dan akhirnya Alhamdulillah daripada nama Bukit Sempol akhirnya berjaya ditukarkan kepada Bukit Melaka baru-baru ni bulan Mac 2022. Jadi satu kejayaan lah bagaimana usaha untuk memertabatkan bahasa Melayu kita kembalikan balik. Sebab benda ni sebenarnya berkait dengan patriotisme. Jadi bila kita memang rasa bahasa Melayu ni sebagai satu benda yang penting, jadi kita akan usaha sehabis baik untuk kita tukarkan. Hanya orang Melayu kita je yang memanfaatkan bahasa Melayu, tak ada orang lain dah. So sepatutnya kita yang bertanggungjawab untuk meneruskan penggunaan bahasa Melayu itu. Kalau boleh meminimumkan penggunaan bahasa lain itu. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Bagaimana untuk memanfaatkan bahasa sekiranya bahasa Inggeris lebih banyak digunakan di merata tempat? Fikir-fikirkan. Cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.